Okey, jadi kita biasa lihat kalau dekat bangunan-bangunan yang tinggi akan ada besi-besi yang panjang dipasang di atas bangunan tu. Tu sebenarnya adalah konduktor kilat. So kenapa konduktor kilat ni dipasang pada bangunan? Okey, sebenarnya dia adalah untuk menyediakan satu lintasan ataupun satu jalan lah bagi kilat tu untuk masuk ke dalam bumi. So apabila kilat tu menyambar bangunan tu, dia akan sambar konduktor kilat ni dan akhirnya kilat tu tadi yang membawa cas elektron yang banyak tu akan dialihkan ke bumi. So bangunan ni akan selamat, orang-orang dalam bangunan ni selamat dan juga peralatan elektrik yang ada dalam bangunan ni juga akan selamat. Okey. Okey, kemudian biasa kita dapat tengoklah alat ini ada dekat sekolah, ada dekat makmal iaitu penjana Van de Graaff. So bila kita on penjana Van de Graaff ni dan kita dekatkan sepera logam pada penjana ni akan kita dapat tengok seolah-olah ada macam satu kilat yang terhasil. Okey, tapi dia tidaklah sampai tahap membahayakan. So anda boleh try buat dekat sekolah masing-masing lah, tapi sekarang ni tak dapat pergi sekolah kan. Okey, kemudian penyelesaian masalah harian berkaitan elektrostatik. Okey, macam budak perempuan ni dia cakap baru 2 hari lepas bersihkan TV ni tapi berhabuk lagi. Lepas tu ayah dia cakap, kalau tak nak TV tu cepat berhabuk, okey, gunakan kain mikro gentian bahan anti elektrostatik. So bahan anti elektrostatik ni dia mengelakkan daripada berlakunya perpindahan cas. Okey, menyebabkan kalau tak ada cas pada TV tu, maka skrin TV tu tak akan menariklah debu-debu yang berada berhampiran. Maka TV tu akan lambat sikitlah nak berhabuk. Okey, kemudian kita akan masuk kepada arus elektrik. Okey, so kita dah tahu bahawa untuk membolehkan sesuatu peralatan elektrik itu berfungsi, maka cas elektrik diperlukan. Dan cas elektrik ni kita dah belajar tadi ada dua jenis, iaitu proton dan juga elektron. Okey, proton ni tak boleh bergerak, hanya elektron sahaja yang boleh bergerak. Means that tenaga diperlukan untuk mengalihkan cas elektrik ni boleh dijana daripada sumber-sumber tenaga yang kita sebut tadi kan. So kalau dekat rumah kita biasa guna apa? Sel kering lah, macam bateri kita letak dalam jam, remote TV dan sebagainya. Okay, so untuk kali ni kita nak tahu apakah hubungan antara cas elektrik dengan arus elektrik. Okay, kalau cas elektrik kita tahu dah proton elektron. Apa pula arus elektrik? Okay, so lagi sekali, kita boleh gunakan penjana Van de Graaff tadi. Okay, onkan dia, kemudian sambungkan pada galvanometer dan kita dapat tengok jarum pada galvanometer ni bergerak-gerak. Okay, ini menunjukkan terdapatnya arus elektrik yang dihasilkan oleh penjana. Jadi, dekat sini kita boleh faham arus elektrik ini ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui sesuatu konduktor. Okey. Lagi sekali, arus elektrik ni kita faham kadar pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor. So, ingat balik konduktor ni adalah objek yang membenarkan arus elektrik, cas elektrik mengalir melaluinya. So, kadar pengaliran ni maksudnya berapa banyak lah kuantiti cas yang mengalir itu adalah terpanggil arus elektrik. So, adakah kita boleh ukur elektrik ni, kuantiti elektrik ni? Ya, boleh. So, pengaliran arus elektrik ni kita boleh ukur dengan menggunakan alat yang bernama ammeter. So, waktu form 1 dulu kita dah tahu bahawa unit SI bagi arus elektrik ialah ampere. Okey, kemudian voltan. Kita akan kenal dengan satu lagi istilah iaitu voltan. Voltan ni adalah beza upaya di antara dua titik. Okey, yang boleh diukur dalam unit volt, diwakili oleh V besar menggunakan alat voltmeter. Okey, so kalau kita biasa tengok alat ni dekat makmal, so ini adalah voltmeter. Macam mana kita nak beza voltmeter dengan ammeter? Okey, kalau dia adalah voltmeter, tengok kat sini ada simbol V. Kan? Kalau ammeter dia akan ada simbol A. So voltmeter ni fungsi dia adalah untuk ukur voltan. Manakala ammeter adalah untuk ukur arus elektrik. Okey, jelas? Okey, kemudian kita boleh tengok kat sini, kalau kita kat sekolah, sekarang ni kita boleh buatlah eksperimen ni tapi sekarang ni kita tak ada kat sekolah. So kita tak boleh nak buat eksperimen ni. Okey, saya besarkan gambar. Okey, supaya nampak jelas. So, apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh susun semua radas ni.
Okey, kita boleh susun semua alat radas ni macam dalam gambar ni. Okey, jadi kita susun secara ini kita panggil apa? Susunan bersiri. Maksudnya sambung-sambung. Okey, emitter sambung dengan switch, sambung dengan sekering, and then sambung dengan mental, sambung dengan emitter. Tapi kalau kita nak guna voltmeter, kita tak bolehlah sambung secara bersiri. Kita kena guna susunan selari. Okey, sambungan secara selari. Okey, mula-mula kita sambung dulu. Sekering sambung dengan mental, sambung dengan switch, switch sambung dengan sekering, lepas tu barulah ambil voltmeter dan letak pada mental ni. Okey, sebab kita nak tahu berapa volt yang melalui mental ni. Okey? Okey, alright. Okey, melalui eksperimen ini, aktiviti ni, kita boleh adjust lah penggunaan sekering. Mula-mula kita guna satu dulu, lepas tu kita tambah lagi. Dan kita perhatikan pada kecerahan mental. Dan kita tengok juga pada bacaan voltmeter dan ammeter. Adakah voltan dan arus ni saling berhubung kait? Okey, sebenarnya saling berhubung kait lah. Kan? Okey, kat sini hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Okey, so tadi kita dah tahu dah arus. Okey, arus unit dia A, okey, ampere, voltan. Okey, unit dia adalah volt. Okey, apa pula rintangan? Rintangan tu apa? So, kalau macam dalam kehidupan kita ni, ada rintangan dan cabaran. Samalah juga dengan arus elektrik. So, arus elektrik ni kadang-kadang dia tak boleh nak mengalir dengan tenang. Okey, ada saja rintangan yang dihadapi. So, kita faham kat sini, rintangan kat sini membawa maksud keupayaan sesuatu konduktor untuk mengehad atau menentang aliran elektrik melaluinya. So, jadi unit bagi rintangan ialah ohm. Okey, cara lukis dia macam tu. Okey, so perintang ni ada dua jenis lah. Perintang piawai adalah rintangan tetap, manakala perintang boleh ubah atau rheostat mempunyai rintangan yang boleh diubah-ubah. Contohnya macam yang ada kelajuan kipas tu. Itu sebenarnya digunakan rheostat. Jadi kita faham kat sini arus, voltan dan rintangan ni adalah merupakan tiga kuantiti elektrik yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Kalau salah satu berubah, maka yang lain-lain pun akan turut sama berubah. Okey, contohnya kalau voltan berubah, dia akan beri kesan, dia akan beri efek kepada arus dan juga rintangan dalam sesuatu litar elektrik itu. Okey, macam contoh kat sini, kita boleh buat satu aktiviti lah untuk mengkaji. Okey, untuk mengkaji apa? Kita nak kaji kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. So kat sini kita gunakan dawai nikrom. Okey, ini adalah dawai nikrom yang panjang ni. Ini adalah joki. Joki ni kita boleh gerak-gerakkan dia. So, dia adalah mewakili apa? Kepanjangan dawai. So, kalau kita gerakkan lagi joki ni ke sini, maksudnya dawai tu makin panjang. So, bila dawai makin panjang, rintangannya makin bertambah. Maka kita dapat tengok kat sini, bacaan emitter pun semakin rendah. Menunjukkan arus elektrik jadi semakin kecil bila rintangan bertambah. Okey, kemudian kita pergi kepada muka surat 152. Okey, jadi eksperimen tadi tu dia menunjukkan kepada kita bahawa arus yang mengalir melalui litar akan berkurang apabila rintangan bertambah. Okey, dan kita dapat perhatikan juga apabila voltan yang besar melintasi litar, okey, kuantiti arus yang mengalir juga akan meningkat. Senang faham macam inilah. Bila voltan bertambah, maka kuantiti arus juga akan bertambah. Senang faham. Kalau rintangan bertambah, okey, kuantiti arus elektrik akan berkurang. So, kita dapat tengok ada hubung kait yang sangat penting di antara tiga ni, di antara arus, okey, voltan dan juga rintangan ni, maka kita boleh hasilkan satu formula lah, kita panggil sebagai hukum Ohm. Okey, di mana ketiga-tiga kuantiti ni kita boleh tulis macam ni. Okey, V ni apa? V adalah voltan. Okey, I ni adalah arus elektrik. Okey, manakala R adalah rintangan. So, kita faham kat sini, kalau kita nak dapatkan jumlah voltan dalam satu litar tu, kita boleh darabkan arus elektriknya dengan rintangan. Maka kita akan dapatlah voltan yang diguna dalam sesuatu litar itu. Okey, so hukum Ohm ni menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus. Okey, arus elektrik yang mengalir dalam sesuatu konduktor tu adalah berkadar terus dengan voltan
yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Senang faham macam ni lah. Kalau voltan bertambah, arus pun bertambah. Kalau arus bertambah, voltan pun akan bertambah juga. So, dekat sini, dekat info sains ni, dia dah tolong buat untuk kita rumus segitiga yang kita boleh guna untuk hafalkan hukum Ohm. Senang je. Anda pun boleh buat sendiri. Okey, segitiga ni. Okey, segitiga macam tu. And then, bahagi 3. So, yang atas ni adalah voltan. Lepas tu kita ada arus dan kita ada rintangan. So, kalau kita nak kira voltan, ambil jari kita. Okay, ambil jari, tutup dekat bahagian voltan. So, kita dapat apa? Arus darab dengan rintangan. Okay, kalau kita nak kira arus pula. Okay, kalau kita nak kira arus, apa kita boleh buat? Okay, tutup pada huruf I, iaitu arus. So, kita dapat voltan bahagi R. Okay, voltan bahagi R. Okay, iaitu rintangan. So, kalau kita nak kira rintangan pula, macam mana? Okay, kalau kita nak kira rintangan, okay, tutup pada jari kita pada huruf R, and then kita dapat voltan bahagi arus. So, kita akan dapatlah bacaan rintangan sesuatu komponen elektrik itu. Okay? Senang saja. Okay, sekarang tibalah masa untuk kita jawablah latihan. Okay, latihan formatif 7.1. Okay, nyatakan bentuk tenaga yang wujud dalam keadaan setiap keadaan berikut. Air yang mendidih, of course lah, tenaga haba. Okay, seekor ayam yang sedang berlari. So, berlari itu adalah pergerakan, maka tenaga kinetik. Okay, spring yang dimampakkan, kalau kita lepaskan dia, dia akan kembali ke bentuk asal dia. So, kita cakap ke sini, spring itu memiliki tenaga keupayaan kenyal. Okay, semasa pergerakan awan, banyak cas terkumpul di awan. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan kejadian kilat. So, kita faham awan ni dia akan bergeser dengan udara. So, bila bergeser dengan udara, maka berlakulah perpindahan cas. Okay, dan cas elektron ni banyak terkumpul pada bahagian bawah awan. Kenapa? Sebab bumi kita bercas positif. Maka okay, cas elektron, cas negatif pada awan ni akan mengalir ke bumi. Kan? Dia akan bergerak ke bumi dalam bentuk kilat. Okey. Kemudian, berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalirkan arus? Okey, arus. Tahu dah ni I. Okey. 0.25 ampere apabila disambungkan pada akumulator kereta 12 voltan. Okay, so dia tanya rintangan. So kita gunakan hukum Ohm. Okay, V, I, R. Tapi kat sini kita nak cari rintangan. So, guna tadi segitiga tadi, segitiga hukum Ohm tadi. Okay, so tutup jari kita pada R. So kita dapat V bahagi I. Okay, itu rintangan sama dengan voltan bahagi dengan arus. Okey, cuba kita kira. So, bila kita kira kat sini, apa kita dapat? Okey, apa kita dapat? Okey, so voltan tadi adalah 12 volt. Kita bahagikan dengan arus 0.025 ampere. So, tekanlah kalkulator anda dan anda akan dapatlah okey, jawapan untuk rintangan. Okey, dan jangan lupa tulis unit dia, simbol dia, Ohm. Okey. Jadi, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi apa yang kita kena ingat ialah okey, arus, voltan dan juga rintangan. Okey, selamat maju jaya, selamat belajar. Okey, sekian, terima kasih.